Tengok. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf kita tahu dah ialah hum al-aqilu al-baligh. Mereka dikatakan orang yang berakal dan orang yang baligh. Itu murad dengan orang mukallaf. Mana orang tu orang cerdik, orang yang berakal, bukan orang bodoh, bukan orang gila. Lagi pula dia tu baligh, yakni umur sampai 15 cukup tain-tain. Ataupun dia tak ada cukup umur 15, tapi 13 dia mimpi dah. Mimpi pecah timnya. Dia panggil baligh kau tu. Umur tak apa 15 ni. Duduk malam tu mimpi. Mimpi tu pecah timnya. Maka orang tu panggil al-baligh juga. Umur 13 baru. Nah. Pasal kalau hak cukup 15 ting-ting, hak tu orang baligh lagi pula akil. Kalau tak semaya, mula-mula ketika umur 10 tahun, 8 tahun, kalau dia tak semaya, dosa tak pok dia, ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia tak suruh, maka dosa tak ibu bapa dia. Tapi kalau kita kata apabila siapa umur 15, kalau dia tak semaya, ibu bapa pun tak suruh, dosa tak dia. Pokok kita umur 15 dah ni. Kalau tak semaya, dosa tak kita, berat tu entah kita. Berat tu entah kita. Puai ujian tu. Nah. Lepas tu kalau kita berdosa dah, kita kena bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, dosa kita akan catat, akan boleh tengok di akhirat nanti. Dah. Kemudian kita wajib di atas tiap-tiap mukallaf, yakni wajib pada syarak. Wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf tu apa dia? Wajib di atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, yakni bukan pada akal, bukan pada adab itu, yakni wajib pada syar'an, yakni pada syarak, bukan pada akal dan bukan pada adab. Wajib atas tiap-tiap mukallaf tu apa? Wajib oleh diterima. Oleh diterima. Diterima tu fa'il bagi wajib tu. Oleh diterimakan sekalian barang. Wajib kita kena terima semua barang. Barang mana? Barang yang didatang, yakni yang dibawa datangkan, gitu. Yang didatang, yakni yang dibawa datangkan. Dibawa datang dengan dia, dengan yang, yakni dengan barang tu lah. Dengan dia, dengan yang tu, dengan barang tu. Oleh apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Wajib kita kena beriman semua bagaimana hak Nabi buat datang, bagaimana hak Rasulullah buat datang, royak kita dalam hadis, royak kita semua hadis Nabi tu. Nah, maka kita kena nyata, kita kena beriman, kita kena percaya semua daripada hadis-hadis dan Quran hak Nabi buat. Semua Nabi kecek semua dalam hadis berapa ratus ribu. Hadis ni beratus-ratus ribu. Tapi hak Imam Bukhari colek boleh kitab dia berapa hadis? 7,055 hadis. Dan Ahmad Ibn Hanbal colek boleh dalam kitab Musnad dia 12,000. Dan Imam Muslim colek boleh dalam kitab dia 3,000. Colek boleh Imam Tirmizi 2-3,000. Colek boleh dalam Ibnu Majah 2,000-3,000. Jadi kalau kita kira mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semuanya 100-200 ribu. Sebab tu orang nak jadi imam mujtahid mutlak, dia kena ingat hadis naiknya sampai 100 ribu nak batas. Mata hadis serta rawi hadis serta mukhri hadis, serta rawi hadis serta mata hadis kena ingat 100 ribu hadis lebih. Baru nak boleh jadi imam mujtahid mutlak. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dia kena ingat hadis 100 ribu lebih. Quran tu syarat dah. Dah. Pas semua barang hak Nabi buat datang, Nabi bawa mari, Nabi royak kata kita wajib kena semaya. Semaya kita lagu ning, apa sening, maya kena takbir lagu ning, kena mi asmaya. Belum nak semaya kena mi asmaya. Maya wi kena. Maya takbir lagu ning, baca Fatihah. Hak tu Nabi buat datang lah kau tu. Lepas tu Nabi buat datang kata Tuhan kita nama Allah. Hak mula-mula sekali. Lepas tu Tuhan kita nama Ar-Rahman. Tuhan kita nama Ar-Rahim. Kita kena percaya tak? Wajib kita kena beriman. Wajib kita kena percaya dengan apa yang buat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo barang yang didatangkan dengan dia? Bayar pada barang didatang. Apakah barang wajib kita percaya? Barang dibuat datangkan oleh Rasulullah, bayar. Bayan, min tulil bayan. Daripada segala pekerjaan agama. Daripada segala pekerjaan agamanya. Agama Nabi. Ataupun agamanya, agama Allah boleh tak belakang dalam itu. Agamanya, agama Allah. Kalau kita kira Allah tu orang panggil syarik hakikatan. Kalau kita tak kata pekerjaan agamanya, agama Nabi, yakni Nabi tu syarik majazian. Tak ada. Domi tu sah lakar tu. Sah kita nak isnad, sah kita nak rujuk klik pada Allah. Nisbah Allah tu dikatakan syarik hakikatan. Orang yang buat menurunkan agama. Ataupun dominat pekerjaan agamanya, agama bagi Nabi. Iktibar Nabi tu syarik majazian untuk menyebarkan perkara-perkara yang sebut dalam Quran. Deh.
dan percaya dengan sekalian. Percaya dengan sekalian. Kita kena percaya dengan sekalian. Sekalian apa? Barang yang mengkhabar ia Rasulullah. Barang hak Nabi duk khabar, Nabi duk cerita dengan yang bagaimana hak Nabi duk cerita, bagaimana Nabi duk royak kata lepas pada kita mati, maka jumpalah kita le kubur dengan muka nakir. Tapi belum pada kita nak mati, Allah Ta'ala saat itu, kita saat itu jumpa ngapa? Kalau kita amal molek, malaikat akan buka sayap dia, boleh kita tengokkan syurga-syurga, tengokkan bidadari. Kalau kita tu amal tak molek, malaikat akan buka sayap lek kiri dia, daripada pintu neraka, ahli neraka, Nabi azab neraka, semua tu Tuhan akan buka. Nabi royak di dalam hadis, Nabi cerita, Nabi beritahu benda tu. Pasti kita kena percaya tak? Kita wajib kena percaya. Kalau kita tak percaya, lagu mana tengok lagi ke datang. Gapo dia barang yang mengkhabar ia Rasulullah dengan barang. Tu menyata pada barang. Bayang daripada sekalian yang gaib. Nak gaib tu bukan ghalib dak tu. Tulis luar. Bukan yang ghalib dak. Yang gaib tulis luar. La'ala sawab fil ibarah yang gaib. Sekalian daripada barang hak gaib. Mana seperti le kubur. Kata ada ular syuja'ul aqram. Dalam kubur kahipik tulai rusuk akan menyelisih. Dalam kubur ada cedung, dalam kubur ada lipai. Besar-besar pada lipai tu nak azabkan puak-puak dalam kubur. Ni bagai apa? Bagai gaib. Bagai tak nampak. Tuhan kata dah hudal lil muttaqin. Qur'an tu tunjuk bagi orang takwa. Orang takwa na alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takut Tuhan, yang beriman dengan benda gaib. Ni perkara Nabi wari daripada perkara-perkara gaib. Perkara kita tak nampak dengan mata kepala, tak dapat musyahadah. Maka kita kena beriman. Musyahadah tak weh. Ular lewat kubur. Jumpa kita tak kubur. Nampak tak ular? Tak nampak. Itu kan panggil benda gaib. Benda yang tak nampak dengan mata kaca kita. Barang tak nampak dengan mata lenai kita. Cuba kita hidup tak kubur. Dia motor dia ni jahat duk tak dunia dulu. Jahat lah. Zina lah, berjoli lah, minum arak, main judi lah. Kita tak kubur. Nampak tak ular duk pakuk je. Pom. Malaikat muka nak goda bang. Masuk celup dah. Di dalam bombing 70 tahun. Nampak tak? Tak nampak. Benda gaib. Tapi kita kena iman. Beriman, percaya dengan apa Nabi dok khabar dengan cerita yang gaib. Maka wajib beriman ia seorang. Beriman dengan segala rasul. Wajib kena beriman dengan segala rasul. Rasul tak ada rasul, orang yang Allah Taala utuh ke dunia. Apa tangan ni? Narak. Buat apa? Buat bila? Masya Allah. Dah beriman dengan Rasul. Dengan Rasul, yakni segala Rasul yang diutus, yang dihantar dan dilatih oleh Allah Ta'ala mari ke bumi. Rasul macam kita ya. Manusia bersifat dengan sifat manusia. Makan minum, bening macam kita. Tapi bening pun dan martabat ya tu tak jadi kurang. Dengan makan minum tu tak bawa jadi kurang ke Rasul. Dan segala Nabi kena beriman dengan segala Nabi. Kata beriman oleh mukallaf ni atas jalan ijmal, di atas jalan sepitah lalu ataupun di atas jalan borang. Dia mau kata semua Rasul tu Allah Ta'ala latih, hak Allah Ta'ala utuh, hak Allah Ta'ala hantar mari ke bumi, ke dunia ni untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan hukum-hukum syariat Allah, untuk menghafalkan meroyakkan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum syariat dan undang-undang Allah Ta'ala. Wajib kita kena beriman daripada Nabi. Supaya tu ya. Di atas jalan ijma kita kena beriman semua. Nabi ada kita kena beriman. Nabi Nuh kita kena beriman. Nabi Hizki kita rasa dengan Nabi Hizki tak rasa dengan. Kena beriman. Nabi Hizkil ni tak orang sebut Nabi Yahya kita rasa dengan. Nabi Zakaria kita rasa dengan. Nabi Hizkil kita tak rasa dengan. Ada lagi Nabi banyak-banyak. Apabila kita dengar Nabi, kita kenal, kita tak kenal, kita besar dengar, tak besar dengar. Kalau Nabi Allah Rasulullah, wajib kita kena beriman. Nabi Hizkil kita pergi ada satu tempat nama Nabiullah Hizkil. Hak ni tak ada besar dengar. Kita duk ngaji kitab berpuluh-puluh buah tak besar dengan Nabi Hizkil. Ada di Yarmuk. Kawasan Yarmuk di luar sikit bandar Suria, bandar Dimah, ada satu Nabi mati situ. Kalau di dalam sejid Dimah, Nabi Zakaria. Zaman dulu-dulu, lagi masa 1000 tahun dulu, ia patak lagi Jami' Amiyah Amawiyah tu. Bawah ni ada air. Ya ada bawah ni ada gali bawah tu.
Ya sebab rumah-rumah negeri Arab ni, rumah lah atas lapis tapi ada di bawah tu ada pula. Nah, dia gali bawah pula. Kalau masjid tak atas 2 lapis tapi bawah ada selapis lagi. Lepas tu Jami' Amawi tu dia menduk gali, ada satu lupa pergi jumpa dengan satu pala. Satu pala tu lama benar tapi darah tak kering, darah dia mecik tu pun darah mati baru-baru. Maka ulama kata pala tu pala siapa dia? Pala Nabi Zakaria alaihi salam. Sebab tu kubur makam dia tak di dalam jami' tu. Ni kita tak tahu lakon ni. Tapi wajib kita kena berimeh. Nabi Yahya duduk di Jami' mana? Jami' Amawi yang ada di Halab. Nah, fofok Nabi aja tu. Fofok Nabi aja. Nabi mati Zakaria mati di Dimash. Lagi Yahya mati di Halab. Nabi Hizki mati di Yarmuk. Di kawasan tu, kawasan negeri-negeri Syam. Tu sebab tu lagi Nabi kita mati Madinah. Nabi Musa duduk mana? Tu nak tengoklah kita Nabi Musa mati mana. Nabi Isa tak ada mati, duduk atas langit. Nabi Idris tak ada mati, duduk atas langit. Nabi Ibrahim sekarang duduk sana. Wajib kita kena berimeh belaka tu kata Nabi Isa akhir zaman dia turun. Turun sebagai apa? Menyebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bawa dia bunuh Dajjal dah. Nabi Isa turun mari. Benar berimeh belaka ni. Nabi Isa turun mari langit. Turun di tiang Mizanah Syarqiyah. Tempat muskalah pifok kita ngaji. Ni ulama kata ala qaulin masyhur Nabi Isa yang akan turun di tiang ni. Kalau kita pergi di Syam, dia ada 2 putung tiang. Menara yang nak masuk di kawasan Fort Kristian. Situ yang kami kapung Babtuma. Babtuma ni kampung Fort Kristian saja. Kebanyakan orang Islam dah. Tapi kebanyakan kawasan tu Fort Masihi saja, Fort Kristian saja. Pasti ada Mizanah. Ada menara nama Mizanah Syarqiyah. Maka ulama Syam, ulama mana semua katanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman di binara tu. Turun mari pak nak bunuh Dajjal. Dajjal apabila tengok Isa, tak ada nanti Isa tu kena bunuh. Jadi hacur supaya air batu kena panas. Apabila panas suluh pada batu, air batu tak hacur dia. Maka Dajjal pun macam tu. Benda awak berimeh. Lepas pada mati Dajjal, mampu Dajjal, syia dah hacur Dajjal seperti air batu, dalam hadis sebutnya. Isa saat ni tu berdoa dengan Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Tuhanku, mintalah aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa Nabi dah, Rasul dah. Tapi tu akhir zaman, minta nak menyebarkan syariah Nabi yang terakhir. Minta nak jadi umat Nabi. Tuhan terima tak? Tuhan terima. Doa Nabi Isa minta nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perkara apa ni? Perkara berimeh. Benda tak timbul lagi. Benda tak berlaku. Tapi lah hadis royak. So dah. Wajib kita berimeh tak? Benda yang dicerita, benda yang dikhabar, benda dibuat datang oleh Nabi. Wajib kita berimeh. Wajib kita kena berimeh. Kalau kita tak berimeh, kufur lah kita. Kan? Kufur tengok lagi nah. Tu dia. Allahu Akbar. Tu atas jalan ijma dengan makna. Dengan tu dia panggil taswih. Nak menggambarkan makna ijma. Lagu mana berimeh di atas jalan borang? Lagu mana berimeh di atas jalan sepitah lalu? Tu. Dengan tu dia panggil taswih. Bermula dimainkan itu beriman akan segala rasul dan nabi. Dengan agar atas jalan ijma. Ditaswih dan dibuat gambarkan dia. Dengan makna. Gitu. Dengan makna. Makna kata kita imi atas rasul-rasul, berimeh bagi rasul, berimeh bagi nabi dan perkara yang dibawa datang oleh nabi, berimeh tu mana gana atas jalan ijma. Dengan makna i'tiqad kan. Kita i'tiqad. Kita pegang. Kita sipulah hati kita. Kita berimeh, kita percaya, kita ikat sipulah hati kita bahawasanya ni kita iman ni benar iman ni. Ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak Rasul. Kita berimeh lagu tu. Mana tak? Rasul, Nabi yang Allah Ta'ala buat turun mari ke alam dunia. Semua itu Rasul, utusan Allah, perintah Allah, latih mereka. Nabi dan Rasul kita wajib berimeh. Maknanya kita iktikad kata, kita pegang, kita percaya semua itu Rasul bagi Allah beberapa banyak. Mana tahu bagi Allah tu beberapa banyak daripada Rasul dan Nabi. Dan anbiya alaihi mussalatu wassalam, dan para nabi alaihi mussalatu wassalam. Kalau berimeh lah kau ni deh, berimeh. Nah, kena percayalah hati. Pas benda iman ni duduk lain ni, mati tuai pun iman dak ada. Kalau dia benda iman ni, ia bukan sekadar laku di dunia dak weh. Ia laku sampai akhirat. Adapun barang kita menega atas dunia, ia kada laku atas dunia ya. Kalau barang tak buruk, kalau barang tu buruk, orang tak beli dah barang kita. Kalau kita jual barang rocek, tepung kepak, orang beli tak? Orang tak beli. Kalau tepung kita jual pulut panggil tu buruk, orang makan tak? Orang tak beli. Tak usah kata orang nak beli, hidup orang tak hidup dah. Kalau kita jual wah timu belah pak tu buruk masa dah. Orang beli tak? Kalau beli pun dia hantar klik. Kerana menjual timu buruk.
Tapi buku iman ni ya sahih lah dia pula boleh pakai di dunia ni hingga sampai ke akhirat dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebiji zarah Tuhan beli. Ingat molek jangan we kufur. Jangan jadi murtad. Banyak orang kita di hari ni duk jadi kufur banyak. Pasal tengok berita Amerika kemarin. Tuhan apa? Nyalakan satu bina es. Bina es tu menikah jatah sama jatah, nikah tino sama tino. Lepas pada tu Tuhan tu lita pom. Nyala lu. Ini apa ni? Ini Allah Taala nak tunjuk kata ni fahsyak ni. Ini jahat ni. Manusia yang sangat-sangat jahat, maka Tuhan turunkan azab dia, turunkan lita panah rumah tu bain nyala lu. Kerana apa? Dalam tu menikah tino sama tino, jatah sama jatah. Ni Allah Taala nak tunjuk kekuasaan dia. Hak ni Tuhan marah. Ingat molek. Lah ni duk berlaku belak-belak dah. Dunia tu tunjuk dah dah. Nak tunjuk molek kata molek, jahat kata jahat. Hak tak comel tak comel, hak comel kata comel. Ni nikah tino sama tino, jatah sama jatah. Apa kita pun jadi baik tu dah lah ni. Kita kena itu tu molek tu adik-adik kita tu lah ni banyak rekan. Banyak rekan nak tino nak jadi jatah. Hak jatah nak jadi tino. Patut mari-mari tu anak tak klik 2-3 tahun. Ada seorang tu royak apa? Riak boleh ada royak jatah nah. Orang kawasan kedai alam ni anak dia belaki. Belaki boleh jatah, boleh ngatuk laki mula tu anak sore. Lepas boleh anak sore cerang ngatuk laki dulu. Pasal ni anak tu jadi lobby. Ya tu Allah tahulah email jadi tesaklah anak dia ni nak buat ke mana apa. Dia ni tak tahulah kata akhirat esok pasti Tuhan tanya, tapi dia usaha cakap lah ni anak dia tu turut jatah, lepas tu nikah tak nikah Allah alam, tapi duduk kawasan Nasta. Sore ni dia tu nak buat ke mana? Dia tu dia serabut ni tidur tak nero makan tak boleh laki bini tu. Kenapa? Anak pergi turut jatah, lepas tu dengan tak ada menikah, tak ada kelik rumah 3 tahun dah. Satu. Hak satu lagi anak dulu ngaji jerung, juruh cakap-cakap ngaji boleh nombor 1, nombor 3, nombor 1, nombor 3, lepas tu kat tanju lah kat pomeh. Mak dia tu asal mak Allah. Lepas ni sepah dia pergi nak ngaji di Hajar. Lepas ngaji di Hajar, lepas tu futngal. Lepas futngal nak timukan ke apa? Piatri ataupun timukan syahadah ni boleh tular, ni boleh apa? Boleh depan ni. Nah, lepas ni jadi metang. Jadi sesak. Tak kelik rumah, tak saya kelik rumah. Dalam mamuk merah pun duduk dalam tempat-tempat. Tak sepatutlah. Ni. Anak dia, anak fok kita. Anak orang Melayu kita. Lepas tu kalau jadilah ni anak kita nak buat guna weh. Tak makan harta ke tu? Pas kita kena duduk dunia ni. Kalau dunia ni kita tak selamat dah. Akhirat kita tak kena kecek dah kita nak selamat. Kita dunia pun nak selamat. Akhirat pun nak lebih selamat lagi. Nak duduk sekali dengan ibu bapa kita. Pas akhirat esok ibu bapa kita masuk syurga. Kita pun nak masuk syurga. Okay? Fikir we baik-baik. Fikir we molek-molek. Begitu ni. Tengok lagi. Dan kau yang sahih. Perkata yang sahih. Kata yang betul daripada ulama. Kata yang sahih ni, yang segar, yang sahih, yang molek daripada ulama, yang comel, yang kuat ni sebuah berdalilnya, ketiadaan dihenggokan mereka itu. Ketiadaan dihenggo. Apa? Tiada disakat. Tak ada sakat. Banyak-banyak mana kata Rasul dan Nabi. Tuan kata, ketiadaan dihenggokan mereka itu Rasul dan Nabi di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Kata ayat sahih kata bilangan Nabi, bilangan Rasul ni tak ada disakati, tak boleh nak hitung banyak mana. Hak yang tahunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib kita beriman lagi kadar 25 tu. Adapun 100,000 ke 200,000 kan para rasul, para nabi ni, hak tu kita serah pada Allah. Tapi kalau sebut Nabi Allah, Rasulullah, hak ni wajib kita kena beriman. Banyak mana nak hitung tak boleh. Banyaknya bilangan mereka itu. Seperti dikatakan, yakni seperti berkata oleh setengah ulama. Gitu. Seperti dikatakan, apa dikatakan? Yakni seperti berkata oleh setengah ulama yang tidak bahawa seambia itu, nabi-nabi itu 100,000 dan 24,000. Kata setengah ulama para nabi saja, tak ada jadi rasul. Semua 124,000. Semacam bilangi bagi para sahabat nabi. Para sahabat nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabat Nabi nya nak 124,000. Maka kata setengah daripada ulama bilangnya para Nabi ni pun 124,000. Lepas tu wajib kita beriman tak? Maka kita beriman semua tu Nabi dan pula dikatakan utusan-utusan Allah mai ke bumi 124,000. Hak ulama kata mari. Nah, kita nak bila tak tahu tu. Tapi wajib kita kena beriman kata bilangan Nabi hak kata setengah 124,000. Nah, deh. Dan yang jadi rasul. Hak jadi rasul.
Jadi rasul. Ya pangkat Nabi bawah sikit, pangkat rasul ya tinggi. Ni Allah patu rasul. Kamu dia rasul dengan para malaikat ya tinggi rasul lagi. Kalau kita kira Allah, Jibril. Jibril tu duduk nombor apa? Kalau kita kira Allah, Nabi Muhammad, patu Jibril. Patu kita kira Allah, patu Nabi Muhammad, patu Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, patu para malaikat di bawah tu. Kira martabat Nabi tu tinggi dah, tapi Rasul tu yang tinggi lagi. Kerana Nabi ni Allah Ta'ala utuh dia mai ke dunia, wa aman sekadar dia. Untuk dia. Dia nak royak, orang tu royak juga, tapi dia tak wajib kata kena dakwah, kena menyampaikan hukum Allah Ta'ala. Supaya Nabi Zakaria, pak saudara bagi Siti Maria. Nabi Zakaria alaihi salam, dia tu Nabi. Lagi pula dia tu pak saudara bagi Siti Maria. Lepas tu ada Nabi Hizki. Dia tu Nabi, bukan Rasul. Kamu dia orang Rasul ni, yang martabat tinggi dan ujian lebih teruk daripada Nabi. Kamu dia apabila jadi Rasul, wajib dia kena menyapa, hak tu suruh nyapa. Kalau dia tak nyapa, tak boleh. Makna silap dia. Tu dia. Dan pula ia kata yang jadi rasul daripada mereka itu, dari mereka itu Anbiya hak 124,000 ni. 313 orang. 313 orang. Hak ni bilangi bagi for ahli badar. Ahli badar peperangan badar dengan kafir Quraisy berapa? 313. Maka para nabi hak 124,000 hak jadi rasul serta nabi ialah 314 weh. Dan 25 yang disebutkan nama mereka itu nabi dan rasul ni di dalam Quran, wajib beriman dengan mereka itu nabi-nabi dan rasul ni atas jalan tafsir, yakni atas jalan hurai sah. Ada mau tanya ada? Gangguan nabi ada. Nabi ada ni nabi serta rasul. Kita kena boleh hurai. Dia kata ada ni nabi tak? Nabi. Rasul tak? Rasul. Dan pula ada ni nabi hak mula-mula ya Allah Taala bangkit mari kepada ahli dunia. Kita kena boleh tafsir. Bukan mengapa? Ngapa Nabi nama apa? Bilangan Nabi 25 orang yang wajib kita kena tahu satu-satu. Satu ada, dua nuh, tiga soleh. Kata lagi. Bila ingat. Kalau kau dah ingat nak tafsir tak boleh, nak hurai tak boleh, tak lepas lagi, tak sah lagi, tak sebenar lagi iktikad bagi seorang. Makna kata ketika ni wajib kena tafsir, kena hurai. Demo kata tak ada ni Nabi serta Rasul ataupun Rasul serta Nabi, dia tu dibangkitkan mula-mula sekali. Di alam dunia dia inilah awalul bashar. Dikatakan orang mula-mula bapa manusia Abul Bashar. Lepas tu ada ni tu jadi mula-mula daripada tanah. Boleh tafsir, boleh hoyak so. Baru lepas. Lepas tu dia nak tengok. Atas jalan tafsir dengan bahasa jika ditanyakan seorang. Orang tanya. Daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu, daripada 25. Nescaya dijawabnya, jawab bagi seorang tanya dengan bahasa iya Rasul. Dia tu Rasul. Tiada dengan makna wajib hafal. Wajib dihafalkan, diingatkan segala nama mereka. Maka jika menafik ia akan disalah seorang daripada mereka, maka tiada khilaf pada kufurnya. Kufur seorang. Tengok. Jadi masalah kita ada bicara hari ni Nabi ni mudah-mudahan ni. Mudah-mudah ni, benda mudah-mudah. Benda mudah-mudah. Tak sepuan marah lah. Ni tak ada kena otak, tak ada kena mikir sangat lah. Tak ada kena duk putar, tak ada kena pening ingat lah. Marah pening. Ni tak ada kena pening ingat ya. Sama kan? Baca lah emang. Baca lah emang. Aku lasah daripada apa dia? Tengok. Setengah daripada al-aqaid. Minal aqaidi. Ataupun kita kata ba'dul aqaid. Setengah daripada bukunya al-aqaid. Aqaid lagi pula wal iman. Setengah daripada perkara beriman dengan Allah. Tengah daripada perkara beriman. Ba'dul aqaid lagi pula daripada perkara-perkara wajib kita beriman. Setengah padanya. Tanah molek. Tengah daripada aqaid lagi pula iman, ialah satu. Fayajibu ala mukallafin. Ala mukallafin ai yaqbala, bahasa menerima. Oleh bahasa menerima apa dia? Jami'a apa dia?
allati ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia dah? Min kulli umuri dinihi. Daripada tiap-tiap kerja agama. Lagi pula satu dah. Kalau yang wajib email yang kedua wa an yu'mina, bahasa berimeh ia. Bahasa dia berimeh bi syai'in allazi akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minku min kulli ghaibin mislu soal munkar wa nakir wa dhikil qabri ala mayyiti wal ba'si wal hisab. Ni wajib yang kita berimeh. Dan yang keduanya gapo dia nah? Tengok. Yang kedua. Perkara yang wajib kita berimeh wa yajibu alaihi an yu'mina kulla rusuli dah Rasul dah. Rasul. Tu dia. Ala sabili ijmal. Di atas jalan tulis molek weh. Amal tulis rak. Hari tulis rak. Sepi tah lalu bi'an ya takidah anna lillahi ta'ala rusulun wa anbiya'u wala tu'addu. Urai satu persatu. Dah.
Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Amanar Rasul bima unzila ilaihi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi. Kullun amana billah. Kullun amana billah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Tengok dah. Ni hak Tuhan katanya dah Tuhan permeh. Nah. Yang ketiga kita katanya gapo dia? Tengok. Ime dan wajib beremail lagi nya gapo dia? Annahum ila ila arba'i alfan wa mi'ati 141 124 ila arba'atin wa ishrin ila arba'atin wa ishrin dan wa mi'ati alfin. Dah. Bilangan mereka seratus 24,000. Seperti bilangan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dan pula yang jadi rasul dan pula yang jadi rasul daripada bilangan itu tiga 313 orang. Bilangan seperti ahli Badar. Tak kalah. Sikit-sikit dah. Tengok dah. Kemudian kita katanya tengok sini. Surah sikit. Al-Khulasah ba'dul ulama ba'dul aqaidi. Setengah daripada akidah Islam, akidah yang wajib kita beriman, yang wajib kita berpegang wal iman. Setengah daripada iman.
Iman ni ya tubik kepada 70 cabai. Orang panggil al-iman tubiknya kepada 70 sya'ban. Iman semua ia pecah tubik kepada 70 cabai. Maka setengah daripada cabai kita beriman dengan Allah. Setengah daripada cabai kita cabutkan duri-duri di tengah batas. Setengah daripada cabai kita beri salam. Setengah daripada cabai iman kita buat bersih. Iman ni kalau kira mari ulama bagi kata al-iman ni. Wa imanuhu, nah iman ni semua ni berapa? Iman ni, iman kita kepada Allah. Yang ni sab'una. Ialah ada 70 cabai. Nah, 70 cabai. Nah Sya'ban. Kalau pangkayu 70 rating ye. Apa kayu cabai lek tu, cabai lek ni, cabai kok tu, cabai kok bawah, cabai kok atas, tubik 70. Maka iman ni asalnya iman tu apa dia iman? Kalau kita kira iman aslul iman ni apa dia? Tengok aslul iman kira iman. Aslul iman ni huwa at-tasdiq, ialah tasdiq. Kita membenar bil qalbi, yakni kita membenar ikrar dengan hati. Tu iman, apa takrif iman? We kena molek. Apa iman? Iman kita dengan Allah, yakni membenar kita dengan hati. Kita mengaku dengan hati, kita percaya dengan hati, kita ikat dengan hati kita. Maka iman tu ulama ada bahagi pula wa iman saat ni tu. Imanuhu iman seorang ni sab'una sya'ban. Ia tubik kepada 70 rating, tubik pada 70 cabai pula, cawengi pula. Setengah daripada kita semaya ni iman, tengah pada kita zikir la ilaha illallah iman, tengah pada kita sedekah iman, tengah pada kita puasa iman, tengah kita pergi cabutkan duri di atas batas iman. Iman tu banyak, setengah kata nabinya an-nazafatu minal iman. Bermula buat kebersihan, kesucian tubuh badan rumah kita. Setengah dah separuh daripada kesempurnaan iman. Perhati molek. Kemudiannya khulasa ba'dul aqa'i wal iman fayajibu satu ala kulli mukallafin ayyaqbala. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Kita tak ada mukallaf ke dia? Al-aqilu, orang yang berakal, bukan orang gila. Al-balighu, lagi pula orang yang siapa umur 15. Tu akil balik. Orang yang akal, bukan bodoh, bukan tak cerdik, bukannya gila. Orang ni diceritakan dia hukum taklif. Diceritakan hukum taklif yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Diwajib tak dia? Apabila dia berakal, apabila dia tu sepenakal, apabila dia tu balik, maka wajib dah dia tu hukum taklif yang 5. Dah. Wajib dah mukallaf tu pada syarat ke? Ayyaqbalah. Bahawasa dia kena terima. Terima ia mukallaf. Jami al-asya, akan semua daripada sesuatu allati ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah buat datang, bagaimana Rasulullah datang daripada Quran 1960 ayat, daripada hadis Nabi, ada hadis Nabawi, ada hadis Nabawi Syarif, ada hadis kursi, semua kita kena terima. Makna kata kita kena terima serta kita terima dengan mulut, terima dengan hati. Ikrar dengan mulut serta tasdik dengan hati. Barang hak Nabi tu buat datang daripada Quran hak 30 juzuk, 1960 ayat, lagi pula daripada hadis Nabi beratus ribu. Dah. Gapo dia allati jami al-asya' allati ataha min kulli umuri dini. Daripada semua dan sekalian urusan dan pekerjaan agama kita kena terima. Orang tak terima ini balik. Orang suruh semaya tak mau sembayang. Tu tak terima dah tu. Mana tak terima. Kadang-kadang aku bukan tak terima, aku malah. Lain lagi. Kerana tak terima, aku bukan Islam, aku terima apanya. Wal-iyazubillah. Orang tak terima, mana orang semaya, ya tak semaya. Orang puasa, ya tak puasa. Ni orang ni tak terima dah ni. Dengan apa yang Nabi buat datang. Nabi buat datang tu suruh kita semaya. Tiba kita tak semaya. Nabi suruh kita ngaji, kita tak ngaji. Nabi kata dalam hadis sana, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Satu hadis kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Setengah hadis la takun rabi'atan, setengah hadis la takun khamisatan. Nabi kata mun jadi orang alim. Ni Nabi royak ni. Nabi cerita. Baris Nabi buat datang. Nabi suruh kita jadi orang alim. Kita tak ngaji. Pas Nabi tak mun tak jadi orang alim, mun jadi orang ngaji. Mu au muta'alliman, mun jadi orang ngaji. Ngaji pun tak sah. Jadi orang alim pun tak mau. Pas nak jadi apa? Nak jadi orang dengar. Tak apa lagi Nabi kata. Au mustami'ah, mun tak sah ngaji dah. Tak sah dia orang alim nak berapa nak tak ada dengan aku. Aku tak lawan kena duk cara tok pakai, kena duk buat pondok, kena buat tu. Oi tak ada aku main au, main wai. Pas jadi orang dengar. Minggu kali tu baik kapung, orang dengar tak apa lagi. Kadang-kadang tu baik. Dia mata tak tahu. Kalau dia lah ni.
Orang dengar pun tak mau. Pas Nabi kata so Nabi wi apa? Wi apa lagi? Wi mudah lagi belalah untuk saya jadi orang dengar, untuk saya jadi orang alim, untuk saya jadi orang ngaji, au muhibban. Mu kasih ke orang ngaji. Tak juga. Dok baloh dengan ponok, baloh dengan tok wakil. Ha ni teruk nah. Kasih pun tak ada pada orang menuntut ilmu tu. Orang kita dia tak kasih ke untuk guru, tak kasih kepada orang alim dia. Tak ada dah. Pas orang alim, orang makan pesaka Nabi, pas kita buat balas dengan orang alim. Pas mu nak makan apa? Akhirat esok. Pia nak syafaat mu. Mu goyak temu kasih ke Nabi, mu kasih ke Rasul. Orang ngaji mu tak ada asal kasih cabut. Lebih-lebih ngaji agama. Hala barang tak podah lu duk tepi pondok kau, hala ka sekut-sekut tok akil, hala ka wah kayu beli stale. Dak juga. Tengok orang akil awak masa. Pas awak balas tok akil dah. Kenapa tok akil so tak reti jangan gini-gini. Balas ka tok akil dah. Ngatuk tak ada nak kecek dah. Orang ni tak ada harapan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Apa buat kita kek kuning ngaji dak dah aling pun dak dah duk pondok duk tidur ya. Lepas tu minggu kali tak ada kita dengan belalah aku nak kasih kau fok ngaji. Nah, tok wakil lalu umur Allah sekut. Tok wakil Allah masuk rumah Allah duit. Ni baru jadi. Tok wakil lalu kau pergi hitam lah kita kenal tak kenal pun. Mari masuk tok wakil mari. Aku tok wakil baik munggok dulu tapi belalah aku ngaji tak leh. Aku dak kapung noh Allah. Allah. Nah, siapa habis? Bini tangan nak duit terkah tok wakil. Aduh sedap. Ni, hang ini. Kasih. Lepas tu wa an yu'mina bi syai'in allazi akhbarahu Rasulullah. Yang kedua dia berimeh. Dia percaya, dia pegang dengan sesuatu allazi akhbarahu, dengan sesuatu yang memberitahu akan asyai allazi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo sesuatu Rasulullah ada berita min kulli ghaibin, daripada tiap-tiap benda gaib. Benda tak boleh nak musyahadah dengan mata kepala. Nak tengok mata lenek tak boleh mana? Mislu su'ali munkarin wa nakirin fil qabri. Seperti soal muka nakir dalam kubur. Dia boleh tengok tak? Tak ada boleh tengok. Gitu tak kubur. Cacik situ siapa sehari semalam. Boleh dengar ke tak? Soal muka nakir tanya. Man rabbuka wa man nabi. Tak boleh dengar. Tapi kita kena berimeh apabila seorang itu masuk dalam kubur. Apabila fu ahli kubur pergi ziarah, pergi menawak, pergi kata ya kubur. Tubik lakah 3 yakah. Muka nakir masuk. Ni perkara berimeh. Ni perkara percaya. Iktikad. 2, 1. Wadikil qabri alal mayyiti. Hipik kubur. Kubur gipik berat, tulai rusuk setengah. Ini orang panggil azab kubur. Kalau orang aling, orang soleh duk tadi dia beramal, kubur ipek kak, berat supaya mak ipek kan berat. Tu anak saya segup kali. Lepas tu mak lepas. Kubur je tu kalau orang soleh, orang berimik masuk dalam kubur, dia ipek berat lepas tu dia lepas. Deh. Lepas tu wal ba'si wal hisab. Ni perkara hak Nabi beritahu. Wa yajibu alaihi, dan wajib atas mukallaf lagi an yu'mina, bahasa berimeh ia mukallaf kullar rusul. Baca kena nah akan tiap-tiap rasul. Kita baca nahang ni alaihi wassalatu wassalam wa kullal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Berimeh ala sabilil ijma, di atas jalan sepitah lalu borong ya. Semua rasul Allah Tuhan hantar mai ke dunia 124,000 dan setengah daripada 124,000. Jadi rasul tu 313 berimeh. Maknanya di atas jalan fitah lalu bi ayyataqida, bahawa beriktikad berpegang seorang mukallaf lillahi ta'ala, bagi Allah tu rusulun, berapa banyak daripada rasul-rasul. Kata setengah 124,000. Wa anbiya'u, bagi Allah Ta'ala tu ada beberapa nabi-nabi. La tusu, tak boleh nak dihinggakan. Wala tu'adduha, dan tak boleh dibilangkan akan dia. Ala tafsir, di atas nak hurai so tak boleh. Dan patutnya seperti firman Allah Ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuhan kata amanar rasul, telah berimanlah oleh rasul-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi, dengan barang yang diturunkan kepada rasul daripada Tuhannya, wal mu'minun, telah berimeh oleh rasul, telah berimeh oleh orang mukmin. Kullun amana billah, tiap-tiap daripada rasul dan orang berimeh amana billah, beriman dengan Allah, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Orang berimeh dia berimeh dengan Allah, berimeh dengan malaikat, berimeh dengan kitab, berimeh dengan rasul-rasul. Dan pula wajib di atas mukallaf an yu'mina qaulal ba'di annahum ya'uddu ila 24 wa mi'ati alfin. Dan setengah daripada ulama katanya bilangan rasul saat itu bagi Allah, yakni annahum ya'uddu ataupun yu'addu, dibilang mereka itu ila 24,
kepada 24. Wa mi'ati alfin 24,000. Mana 124,000 daripada Rasul. Bilangan 124,000 semacam para sahabat Nabi 124,000. Lepas tu dalam 24,000 ni, 124,000 ni, dalam tu ada Rasul semuanya 313 seperti daripada ahli Badar. Qadatul Kamal dikata wallahu a'lam, banyak tu ada tu. Tu dia. Buat ni pula dah. Tak kali lu. Kita baca ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak kali lu dah. Buat ni lu. Budak-budak. Dan dibalas segala amal yang jahat. Dibalaskan amal jahat. Orang ni duduk atas dunia, dia buat kerja jahat semua. Joli lah. Lepas tu dia apa? Dia joli, dia karau, dia berjudi, dia berzina. Macam-macam. Tapi orang ni ngolik ke dia duduk atas dunia, duduk lagu tu, kat nak mati tu. Allah Ta'ala nak azab ya. Ada seorang mari-mari tu, duduk tak tikah. Tapi kau muda-muda tu semaya pun tak tino berakhir. Arak pun berakhir. Dek. Pala ni duk lekat tika anak yang tanya nak buat ke mana apa. Demo nak klik tanya ayah demo duk buat apa tik. Masa muda-muda. Oh ya tak ayah mo dulu kah dah nak kecek ya tak muda-muda dulu kah. Tinok le kelipar. Judi tak berhenti. Arak pun jebol apa jebol teh lah. Pala ni, oh lah ni azab ayah mo ya tak pernah buat ke mana apa. Nak tanya ayah. Ayah bertobat dengan Tuhan dulu gopo tiap ayah duk bawa dulu. Patut setengah beriman duk sakit. Aduh, akik apa. Tidur tak boleh menyocok habis duk saya tok lagi. Pas tanya pak cik buat amal pak cik. Oh, dia kata kita dah terima doa, terima ayat pak ya tak. Dah. Tamu ilmunya gapo? Ilmu pagar serak-rak. Aduh, serak-rak. Dia tak asuh. Yang dua ilmu panggil roh. Pas cik pakai apa ilmu panggil roh? Pak cik bini apa? Bini seorang tapi panggil roh tika rasa puas dengan bini kita. Wah. Ilmu baju kerak, patut ilmu apa? Ilmu duk ngerti apa? Nak panggil roh tino malam-malam. Dia baca mai-mai. Bayang tiga yang kata ilmu lagi atau ilmu kau apa? Bang tak ingat 2 3 4 ilmunya apa. Pahala ni tu nak duk tak boleh malam menyocok, malam jadi nak heret kaki, kadang-kadang bunyi orang duk kecek di linga. Woi. Mungkin mana? Bosai dia punya lah tu umur. Pahuk cik nak ke? Anak pak cik bakar. Oh tak amuh dah abang, tak amuh dah. Pak cik tak amuh sungguh. Pak cik nak tolak lah. Dia pak cik tak seh. Oh tak seh sungguh abang. Tak agak kadang-kadang bunyi orang duk bisik linga. Woi, buat apa oi? Dia buat apa oi? Dia bosan ke? Nak tidur. Buat apa oi? Ni ilmu orang tua-tua dulu. Pasal temik mana je temik tika ia masuk jara. Masuk jara tu ada orang seorang wi ke dia. Tapi nak tulis tak boleh. Apa ingat terima. Apa ingat terima. Nah, nak tulis tak boleh. Itu tulis dilarangkan. Tak boleh tulis tapi terima dengan mulut ngapa ingat terima. Lepas tu jadi ikut sela ni ikut se. Banyak ikut se. Dah apabila buat amal tak kena, dia tu dia baca tak kena. Pak setengah lagi jadi tok bomo besar dah. Pasal ikut se tak? Kan kita tengah nak cik. Boleh jadi ikut se ni. Dia kata kita wasa kita duk bomo lemo ni, dia kata kita baca tak kena dia kata. Heka 7 tu kita ngapang ingat kita duk siuk lemo pas lama-lama kita pergi baca dia tak kena. Kita tak kena aku baca. Boleh jadi salah satu kita buat amal, lepas tu kita duk bomo kita baca tak kena ayat-ayat Quran tu. Dia hadis. Lepas tu wala ni duk sakit. Duk jadi menyocok, duk jadi denyuk kulit, denyuk isi, tak tahu macam-macam. Nah, sebab tu. Dah kamar dia dibalaskan segala amal yang jahat dengan neraka iaitu neraka. Gapo dia neraka? Penjara. Penjara go penjara. Penjara nah keseksaan. Yakni penjara dan go keseksaan. Makna Tuhan nak balas orang karuk, orang jahat Tuhan boleh go ni. Tuhan boleh penjara yang bernama neraka. Apa neraka? Tulis luar. Yakni api besar. Tu asal neraka. Apa neraka? Yakni api besar. Api dunia, api halus ya weh. Kenapa boleh halus api dunia? Kerana Jibril pergi minta kepada Malik Zabaniyah. Ketika mana? Ketika ada turun mari dunia mula-mula ngata awak nak makan tak ada. Api tak ada, nak buat masak tak boleh. Jibril pun nyanyi kau tak ada, kata mana? Allah Ta'ala kata Jibril, mu cuba pergi ambil api neraka sikit waritah dunia nyanyi ke ada hawa tu nak masak tak ada api. Ni nak ayat tu, api neraka api besar, api dunia api halus. Kenapa? Kerana ketika Jibril pergi jumpa dengan Malik Zabaniyah, hey Malik, Tuhan titah pada aku so mari ambil api neraka jahannam wari duk tah dunia. Wari tah dunia. Pas Malik Zabaniyah tanya tak, banyak no Jibril nak pergi dunia. Tak tahu kok kupung Jibril kata, mik sekadar besar telur dia. Besar telur. Nak mik api neraka jahannam sekadar besar telur, nak mari letak di atas bukit dunia. Oh, Malik kata, mu wari tah dunia kacau ya atas besar telur. Pas aku nak ambil besar no Jibril kata.
Besar telur kalau tak tahu bukit, bukit hancur. Tak le laut, laut kering. Tak le dunia, dunia kocok, hancur. Pas Malik sahabat ni tanya ana. Jibril tanya ana Malik. Dia kata gini, mumit sebesar biji sawi adik. Sebesar butir pasir. Mik api neraka besar butir pasir, tapi syarat nak tak tahu dunia tak boleh lagi. Mu kena pergi celup habis. Laut dunia mencelup habis. Besar putih pasir pi dengan kau mai celup dalam dunia, celup sini kering alap sini. Celup sini kering sini, celup sini kering sini, celup sini kering sini. Kita tak bukit bakar. Jibril tak lagi napa hancur dunia aku ni. Kelik hatta tuai semula. Nak tak besar putih pasir, putih zarah ni, nak tak api dengan kau tah dunia tak leh. Pas kena kelik hatta tuai. Nah Jibril pun jumpa dengan Malik, Malik kata kelik api mung tak leh. Ngano? Tak boleh tak boleh lak kering, tak tahu bukit-bukit terbakar, tak tahu gunung-gunung utuh. Oh tak boleh kata. Lepas tu nak tak tahu dunia tak boleh, besar biji sawi, halu ke? Nak tak boleh. Kena tahu klik. Lepas tu api hak kita dak masak lah ni, bukan api neraka, asap api neraka yang duk tergelar lah batu-batu, yang duk sumak lah batu-batu lah kayu-kayu, buat ambil kayu belaga. Pah lah. Dah bakar tu. Cah, ambil sabut dah. Tengoklah. Asap api mengakoh ketika Jibril mari tak tah bukit, tak lelak tu berasak masuk le batu le kayu. Sebab tu le kayu dah api, le batu dah api, api halus, api mengakoh api besar. Khono azab ke manusia ni api besar. Hak jahat ni Allah Taala nak azab dengan api besar deh, api neraka weh. Lepas tu terhebohlah jaga api neraka tu. Api neraka ya ada jaga ya dah. Kan dia panggil penjara keseksa yang berkekalan selama-lamanya. Lama penjara keseksaan lama-lama tak ada punah. Gok dunia dah punah weh. Kadang-kadang besi atas cabut dah. Aku bagi tengok gok setengah. You pakai besi pula atas tu orang panggil penjara, orang panggil keseksaan tu. Gok keseksaan untuk di atas dunia. Orang karut, orang curi, orang nak zina, lepas tu fuak-fuak orang panggil dogo, orang tino hansel lah tu beh. Sebab tu kalau fuak dogo lah orang tino masuk lagi set cok. Kalau mau tahu cok lu dah. Mung dogo tino. Tak nak kerja apa lah. Anda ku lele jaga dia mah jah lu dah. Kalau dia mau tahu kita masuk gok kalau berdiri orang lain. Dia masuk gok apa? Tahu pasal puah duk wak, pasal dah weh. Dia mau tahu ah. Kalau kita masuk gok bukunya, kenak tino. Nanti mu kena kenak punggung lebu. Dia wajah dek. Kalau selegok. Ni gok dunia ming. Tapi hak ni binasa kadang-kadang kerawak atak utuh. Kadang-kadang kerawak hok ni lakoh kerak besi utuh. Tapi orang panggil penjara keseksaan akhirat tak ada binasa, kekal selama-lama. Tak utuh, tak selerak, duk letulah. Pok kena bakar situ. Lepas tu bakar tu duk bakar punya lah kuat dah. Lepas tu manusia hak kafir ni, hak deraka Tuhan ni, dia jadi kayu besar. Lepas tu malaikat lepas piuh masuk itu. Ya buat kafir jadi hatabun nar, jadi kayu api neraka. Sebab tu kita tengok orang kafir ni umur panjang weh. Tak ada sakit po, tak ada uzur po, umur 100 duk ada lagi. Supaya po Tuhan otak dia umur panjang. Sebab po Tuhan tak wia sakit. Tuhan nak wia tu neraka Tuhan, lepas tu jadi api kayu api neraka jadi besar. Lepas tu lepas masuk neraka sedap. Supaya kita lepas api. Kayu dah besar ni sedap tak? Tak ada. Pi kuwang. Dah. Kayu api neraka buat kafir. Nanti makan buat dolah mak ming bahu ni. Kalau neraka ko tu hewe. Ingat molek hari. Ni lah ni tak ada takut tu aku kuno wak wipati tah dunia ni. Lagi mun wak apa wak tapi nanti mu kena temu. Kena temu dengan azab Allah Taala. Deh. Tu makna katanya seksa penjara yang selama-lama yang kekal. Tiada baginya bagi neraka ataupun penjaraan keseksaan ini kesudahan penjara yang ada padanya. Pada neraka tak ada kesudahan penjara yang ada pada neraka. Segala bagi keseksaan dan segala bagi kesakitan yang tiada terlitah, ya tak pernah terlitah, tak pernah tergambar, tak pernah tersila atas hati seorang. Tak ada pernah nak sila kata seksa patara ni. Supaya kita tengok demo seksa lah gok tu teruk dah dah kadang-kadang ambil kaki godel. Aduh, pecah pergi kaki. Teruk dah. Kalau fok suria masuk gok suria godel kaki. Tengah-tengah pergi. Fok Arab tak wani nak kecek. Nak kecek buku mukhabarah, nak kecekkan buku masalah legok. Tuai jalan di tepok. Kaki pecah habis. Wak kana sehari-sehari 50 teh nak godek kaki. Teruk dah azab ni kita tengok tas dunia pun masa tak ada kamu. Pecah darah. Tubik luar tak boleh nak kecek, tak boleh nak kecek apa, tak boleh nak berjalan. Akhirat esok
seksa dan kesakitan tu mana kata kita tak koya dan kita tak tergamar, tak silap kata nak azab baik ni. Azab baik nak. Azab pe sempak berah tengok kena api tu lah. Luguh lidah, kena mata, jamuk, hidung dan pula gusi-gusi. Luguh pe. Mana kita tersilap? Oh, dunia pun teruk cakap dulu bakar kau dah hangus ya. Tapi akhirat esok bah kena api dengan kau nyala, luruh dahi, luruh hidung, luruh mata, luruh gigi-gigi, luruh habis. Jadi mula hati pelak keseksaan dan kesakitan yang tak pernah tersilar di atas hati kita manusia di dalam dunia ni weh. Deh. Dan tiada disengka, ya, tidak disengka, tak ada suka-suka. Hei Tuhanku, lindungkan daku, lindungkan daku daripadanya, daripada penjara keseksaan api neraka ya Allah. Kat tu kamar kata wallahu alam. Nah, kira ambil sendiri dah. Allahu akbar, azab di akhirat tak ada kena kecek dah. Ni orang panggil fainarok. Fainarok. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jama'tu fi zalika jazaan. Jama'at fihi al-ahadith wal athar wa aqwalus salafi wa af'aluhum ad-dalatu ala ma zakartum. Jadi kita ada bercara kemarinnya masalah kita nak memulia kepada seorang yang timbul zuhir dia pada alimnya, daripada solehnya, daripada baiknya, daripada kemuliaannya, ada jawatan kuasanya. Maka apabila dia mari boleh kita saat itu nak bangkit bangun diri untuk dia. Orang panggil ikramud dakhil bil qiyam. Dengan kita bangkit bangun ni, ini sunat katanya ulama. Lepas tu kata lagi waqad jama'tu, dan sesungguh telah menghimpun oleh aku fi dzalika, pada dimakan itu zalikal mazkur saat inilah jazaan sebab juz'an. Waqad jama'tu fi zalika, dan telah menghimpun aku, mengumpul aku Imam Nawawi fi zalika zalikal mazkur min kauni ikramid dakhili bil qiyam, tu daripada kita memulia kepada seorang yang masuk dalam kawasan kita, dalam majlis itu kita bangkit bangun ni juz'an, akan satu juzuk jamaat fihi, yang telah mengumpul padanya pada satu juzuk ni al-ahadithu, oleh segala hadis-hadis nabawiyah. Makna kata bukan musannif kata dengan gamuk, bukan kata dengan orang panggil dengan gamuk-gamuk tak ada dasar, tak ada dalil, tak ada tempat sana. Bukan makna kata musannif kata sunat apabila orang tu alim, orang tu lebih, orang tu mulia, ada pangkat, maka ketika yang masuk dalam majlis maka sunat kita bangun diri. Maka musannif ataku mengumpul di makan itu, aku menghimpun satu juzuk yang telah menghimpun pada juzuk ni oleh segala hadis-hadis. Bukan aku kecek dengan gamuk-gamuk, dengan khoya-khoya. Bukan perkara aku kecek tu ialah salah satu daripada juzuk dan suku daripada hadis-hadis yang Nabi sebut. Wal atharu, dan segala asar-asar. Apa asar? Yakni daripada perkataan-perkataan sahabat. Orang panggil hadis tu, orang panggil hadis yang dibawakan oleh sahabat, tak sampai ke Nabi pun ada. Orang panggil al-athar, yakni keseni-keseni dan perkataan yang dibawa oleh sahabat. Wa aqwalus salafi, dan perkataan-perkataan bagi ulama salafus salih, ulama-ulama yang dulu. Wa af'aluhum, dan perbuatan mereka itu perbuatan bagi salah. Perbuatan mana? Ad-dallatu, yang tunjuklah ia perbuatan orang salah, ala ma zakartuhu, di atas perkataan yang aku sebut akan ikan barang. Wa zakartu fihi ma khalafaha wa awdahtu al-jawab anhu. Tengok. Dan aku menyebutkan padanya, pada barang yang aku sebut tadi, ma akan barang khalafaha, yang menyalahi ia barang, ha akan dia akan al-ahadis wal asar. Aku menyebutkan padanya pada barang yang aku menyebut. Tu wa zakartu fihi fi ma zakartuhum ma khafalaha, akan barang dan perkataan yang menyalahi ia perkataan, ha akan dia akan al-ahadis wal alsat, lagi pula wa aqwal salafi. Wa awdahtul jawab anhu, dan telah aku menerangkan jawapan daripadanya, daripada ma khalafaha. Bagi data itu ada menyalahi daripada hadis-hadis Nabi, menyalahi daripada asar-asar bagi sahabat, perkata sahabat, maka aku menerangkan akan jawapan daripadanya. Kat tu dah. Faman ashkala alaihi min zalika syai' wa raghiba fi mutala'ati zalikal juz'i, rajautu an yazula iskalahu insya-Allah taala. Tengok. Jadi dia mau kata bolehkah kita nak bangkit bangun bagi orang aling-aling, lagi pula orang mulia, orang ada martabat, orang ada pangkat masuk dalam majlis kita bangkit bangun. Maka setengah daripada perkataan itu tak boleh.
ada muskil, ada masalah, maka musnad aku jawab dah kerana benda tu boleh, harus dan disunat kerana ada sebut dalam satu hadis Nabi. Kerana ada orang panggil Nabi SAW, ketika yang masuk satu majlis, maka sahabat-sahabat tu bakit bangun untuk Nabi. Bukan bakit bangun saat itu nak iktizamkan, nak besarkan Nabi seperti Raja Rom, tak. Sahabat bakit bangun, Nabi kata, ya sahabi, la takumu, jangan kamu bakit bangun. Besar aku seperti besar fok-fok Rom, akan Raja Rom, jangan. Tapi membesar untuk ihtiram, untuk ikram, hak tu diharukan. Tapi kalau membakit besar akan daku seperti fok kerajaan Rom besar pada Raja Rom, hak ni kalah. Tu dia. Faman ashkala alaih, dan bagi siapa yang muskil ke dia kena. Faman ashkala alaih, maka barang siapa yang duk muskil di atasnya, di atas ma khalafa min zalika, daripada diman kita yang tersebut zani, syai'un, sesuatu, waragiba, dan gemar ia fi mutala'ati zalikal juz'i, dan pula ia gemar, ia sukalah pada mutlaah pada ligma itu juzu. Nah, rajau tu sekat tu dulu, ayazula iskalahu, insyaallah taala panjang doa mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil akrina bit taqwa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin wa 'amalin yatawalla. Rabbana atina wa fil akhirati wa sallallahu walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin.